Okey, terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami di Night 11 dan kita masih lagi dalam segmen Inspirasi Pagi. Kepada anda, jangan orang kata apa, orang tukar channel ataupun tutup mata anda kerana kita alihkan fokus anda. Kerana apa? Kerana kita berada di dalam dasar lautan sekarang ni. Itu yang saya berangan pula kan. So kita bersama dengan penyelam-penyelam hebat ni. Yes. Imaginasi anda kena tukar tiba-tiba kan. Tapi masih lagi bersama dengan Reza Faizal Muhammad Kandar selaku penyelam scuba OKU, dan juga kita bawakan lagi seorang yang mungkin membawa Reza dekat satu dunia yang lain. Syed Abdul Rahman Syed Hassan selaku Ketua Jurulatih Kids Scuba Duta Dive Hut Malaysia. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada penonton semua. Baik, Tuan Haji Syed sendiri, kalau kita lihatkan mungkin ini satu program yang menarik juga, mungkin boleh diceritakan tentang lebih lanjut tentang Dive Hut ni, program Dive Hut sini. Program Dive Hut ialah satu program yang memberi peluang kepada golongan OKU untuk merasai pengalaman di bawah air yang dinyatakan juga sebagai water therapy, di mana mereka golongan OKU dan golongan khas ni, bila kami membawa mereka di bawah air, mereka akan merasai zero gravity dan mereka akan merasai satu suasana yang bebas di dalam air tanpa menggunakan peralatan kerusi roda yang digunakan sekarang. Kalau zero gravity tu kita terawang-awangan lah. Yes, this called buoyancy. Pengampungan badan di dalam air. Okey, mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sikitlah detik-detik pertemuan bersama dengan Reza sendiri pada awalnya. Dia bermula dengan program Dive Hut Malaysia bersama golongan OKU pada bulan April tahun 2016, di mana kami menjemput lebih kurang 10 golongan OKU untuk mencuba selam scuba di kolam renang di Pusat Latihan Maybank. Di sana Riza bersama kawan-kawannya telah dipilih khas oleh pengarah Pusat Rehabilitasi PPUM, iaitu Profesor Nazira, untuk mencuba sukan air melibatkan selam sukan scuba ni. Itu ialah titik permulaan di mana mereka diberi peluang untuk merasai macam mana bernapas di dalam air, bergerak di dalam air. Dan masa tu Riza agak panik jugalah, dia pegang tangga dekat bawah air tu. Pengalaman juga detik permulaan buat Riza, juga masa tu pegang tangga dan sebagainya, dan sampai tahap ni. Dan juga 5 November 2016, satu detik yang mungkin Riza ingat dapat open water, macam gambar perasaan masa tu sendiri. Perasaan saya memang terlalu gembira masa tu, dengan dapat menikmati keindahan dasar laut dia, dapat diiktiraf lah tu. Jadi memang satu pencapaian dalam hidup saya. Okey. Dan saya nak tahu juga, sebenarnya saya antara yang tak pandai berenang. Perlu tak orang yang mungkin nak join scuba ni, orang yang kena ataupun tahu berenang untuk sebagai permulaan lah? Sebaik mungkin jika ada pengalaman asas renang, lebih baik. Tapi jika tidak ada pengalaman berenang semasa kursus asas selam scuba tu, setiap jurulatih akan memberi kelas asas renang untuk setiap pelajar. Kerana bila di tengah lautan tu ataupun di dalam air, sukan renang ni amat penting untuk kelebihan bagi seseorang penyelam scuba. Tapi kadang-kadang ini orang yang pandai berenang pun takut untuk scuba. Macam mana ada perasaan tu? Untuk scuba ni ialah satu pengalaman di mana kita menggunakan peralatan scuba. Scuba tu ialah nama singkatan untuk self-contained underwater breathing apparatus. Kita menggunakan peralatan seperti mask, seperti fins untuk bergerak, dan juga peralatan lain iaitu jaket yang boleh kita isikan udara, iaitu is called BCD, Buoyancy Control Device. Dan salah satu peralatan yang besar yang kita gunakan ialah tangki scuba tu lah, aluminium tank, yang juga ada bersama dengan regulator. Regulator tu ialah peralatan yang kita gunakan di mulut kita untuk bernafas di dalam air. Ingin saya nyatakan juga, bila kita menggunakan peralatan scuba, kita cuma bernafas melalui mulut sahaja, tidak melalui hidung. Just breathe through your mouth, in and out.
regular. Okay. Baik, Tuan Haji Said, kalau kita lihatkan ada dua perbezaan. Kalau kanak-kanak dengan mungkin warga OKU juga berbeza latihannya. Mungkin bagaimana latihan yang mungkin diterapkan sendiri? Kanak-kanak untuk siapa yang berminat daripada 8 hingga 10 tahun boleh mengambil kursus scuba. Cuma kursus scubanya asas di dalam kolam renang sahaja. Belum lagi kami bawa ke lautan. Untuk OKU, latihan asas untuk scuba untuk OKU juga kita adakan di kolam renang. Untuk pengetahuan semua, untuk OKU mengambil masa yang agak lama latihan di kolam renang sebelum kami membawa mereka ke lautan di pulau-pulau, di lautan lepas lah, di open water. Baik, kita nak sentuh sikit lah mungkin antara kejayaan juga. Mungkin Tuan Haji nak komen sikit antara kalau kita lihatkan ini antara pengiktirafan juga. Ini pengiktirafan ini ialah satu pengiktirafan yang kami terima daripada ibu pejabat Dive Hut di Chicago di US pada 8 November tahun 2017 atas pembabitan kami untuk melatih golongan OKU dan juga golongan khas dalam dunia scuba diving, di mana setelah mereka dilatih, mereka sendiri dapat merasai perbezaannya macam mana menyelam di dalam air boleh membawa kebaikan pada mereka. Ini juga telah dinyatakan di peringkat antarabangsa. John Hopkins University di Amerika Syarikat telah membuat penyelidikan yang water therapy termasuk selam sukan scuba banyak memberikan kelebihan kepada mereka di mana dapat mengurangi kesakitan mereka, neuropathic pain mereka. Mungkin Riza boleh cerita sikit. Neuropathic pain ni dia diakibatkan pada kesedaran saraf. Jadi dia punya kesakitan tu dia berdenyut-denyut, ada yang berdenyut-denyut, ada yang rasa panas, ada yang macam ada penjatan elektrik yang kepada saya dia lebih pada berdenyut-denyut. Tapi sekarang merasai tak? Ya. Dia saya memang 24 jam akan rasa. Tapi bila masuk dalam air dia hilang. Memang rasa memang kesakitan tu hilang. Selain daripada Reza pergi menyelam, macam mana nak menghilangkan atau meredakan kesakitan yang you lalui setiap hari? Kalau terlampau sakit, saya makan painkiller. Memang doktor ada bagi untuk sediakan ubat lah untuk menahan sakit. Sekadar untuk tak membantu sangat pun, sekadar untuk kita tidur saja. Tapi bila dalam air dia rasa lain. Memang rasa lain. Riza dah pergi Tioman, dah pergi ke Sepadan. Lepas ni apa matlamat? Ke mana? Pulau mana pula lepas ni? Mungkin ke dia selalu bila dah pergi menyelam dia akan sakit kaki kan? Lepas ke mana? Pulau Layang saya lah. Dikatakan Pulau Layang antara yang tercantik lah kat Malaysia. Tu teringin nak pergi. Terumbu Layang. Mungkin kita dapatkan update yang terkini lah daripada Reza ni. Mungkin dah sampai nanti kat Pulau Layang kan. Dapat lagi satu lagi pengalaman baru dekat sana. Satu lagi yang saya nak tanya, biasanya orang kata kalau nak sertai diving ni, scuba diving memerlukan kos yang tinggi. Bagaimana dengan pihak Dive Hut sendiri? Pada peringkat permulaan dahulu di tahun 90-an, scuba diving ni ialah satu scuba yang memerlukan kos yang tinggi. Tapi sekarang telah berubah di mana generasi muda, terutama sekali pelajar-pelajar dan juga belia-belia mampu untuk mempelajari tentang sukan selam scuba. Di mana agensi-agensi bertauliah yang ada di Malaysia ini telah memberi package yang menarik untuk golongan muda dan juga untuk golongan khas untuk mempelajari teknik-teknik selam scuba dengan cara yang teliti. Now it's affordable to everyone. Tuan Haji, mungkin ada perancangan lah kepada golongan khas ini ataupun golongan OKU ini untuk menyertai satu sukan di peringkat antarabangsa ataupun akan datang ni? Ya, saya. Kami di Dive Hut, kami ada perancangan untuk 2018 insya-Allah untuk membawa golongan OKU Dive Hut di Malaysia ke salah satu destinasi selam scuba antarabangsa iaitu di Maldives. Kami ada menerima jemputan daripada pihak di Maldives. Itu nombor satu. Nombor dua, insyaAllah dalam bulan Oktober pada tahun ini, kumpulan Dive Hut daripada US akan datang ke Malaysia bersama kumpulan mereka dan juga dibawa juga jurulatih Dive Hut dari berbagai negara di dunia untuk membantu
dan membuat program satu di Malaysia. Ini melibatkan accessible tourism, sports tourism dan juga diving tourism. Baik. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan